Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ikhwan akhwat ahli majlisil ilmi yang dimuliakan Allah Taala sekalian, kita berada dalam pengajian mengenai wakaf sikit. Kita nak mengajar winapak kata nyata kepada semua kita akan kelebihan dasar ekonomi Islam yang berkenaan dengan wakaf. Bagaimanakah tinggi cemerlangnya cara, dan kita cuba nak usaha menghayatikan benda yang Allah Ta'ala wari dalam kitab dia, Nabi wari dalam pelaksanaan hidup dia 22 tahun tu, supaya sungguh-sungguh. Saya tengok puak-puak sahabat ni, dia cari jalan, jangan ke sahabat tabi'in dah, supaya Imam Ahmad satu ketika dia baca, dia tulis hadis Imam Ahmad, dia tulis 100,000 sejuta hadis ya. Dia tulis sejuta hadis. Nah, banyak. Kita hadis 40 ngaji tak habis lagi. Nah, sejuta hadis dia tulis. Dia kata tiap-tiap kali dia tulis hadis, dia cari jalan juga nak buat bagi hadis hak raya. Satu ketika dia tulis hadis bab berbekal. Bekal kan? Bekal isak darah. Nabi suruh kat orang ni berdekat. Dia buat supaya Nabi buat. Dia panggil orang bekal, dia beri duit. Nah, orang tak bekal saya ambil duit, tak boleh. Aku buat supaya Nabi buat, ambil duit. Dia nak buat supaya Nabi buat belakang-belakang. Lepas tu Nabi tidur lah gua. Dia pergi cari gua mana. Dia tidur 3 malam situ. Jadi ya sungguh buat dia ni. Barang-baranglah tu. Jadi halakah lajak dah, tapi dia tak boleh. Dia nak buat juga. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas Pak, ada Ibnu Umar. Dia lalu tempat Nabi nyuruh, ada masa tu ada dah kayu. Moyak tu betul ni Nabi nyuruh. Kau tu tak ada dah masa ya nyuruh juga. Nak supa dengan Nabi. Malah temu tu demo kita ni kan kira dengan Nabi ni serabut lalu kita. Kira dengan Nabi buat kita dah. Kita tak boleh supa dengan Nabi. Jadi buat apa itik dengan ayah ni serabut selalu kita. Nak ruin kita jadi wasa nak supa Nabi ni. Satu benda yang dia tinggal ke jauh. Ya Nabi tak ada marilah mana 700 kurang mari 700 tahun mari dah. Nabi tak ada marilah, nak mari pakat ada selawat gitu ya. Kata mari nak suruh tiru perbuatan, tak ada marilah mana tu. Sebab apa saya berjuruh dengan tok guru tu. Tok guru lah no ya pakai tok guru belakang. Tak kira Nabi, tok guru tak ada oyak ke Nabi, dia oyak atau baba semacam pula tu pun. Nah, baba buat gini, tak kira dah Nabi, tak ada nak refer ke Nabi dah. Nyanyo. Nah, nyanyo kita tengok nyanyo. Sebab tu kata di antara benda hak kita wasa nak tiru ialah wakaf. Kita wasa nak tiru lah mana Nabi wakaf. Lah mana puak sahabat yang tidak ada katanya orang yang ada kelawasan duit mereka wakaf belaka. Kita wasa pun nak tiru dalam hidup kita ni. Kita buat contoh halu lah supaya etikah Nabi, etikah nak tahu. Kita buat contoh etikah. Tu batu kata kalau kita pakai mikir belah tu belaka jadi banyak pada ni lagi. Tapi ada hak mikir peling tu, kira kandung dengan Nabi, tu tak ada arah. Nah, ada tiru dia. Tu ya Nabi kita dak. Yang ambil tak serupa betul tu.
Boleh kira juga kita berasa kena juga cara-cara dia. Nah, cara dia letter tu. Nah, tapi sebenarnya ada jalan sikit abuk tempat Nabi suruh turut dia. Kan Nabi tak usah turut kata aku ni tak boleh turut aku. Tu tak apa. Ada setengah perkara Nabi tak turut, tak suruh turut je. Apa buku wisal puasa hubung. Nah, tak ada buka puasa 3 hari puasa turut tak ada buka sikit abuk. Tu Nabi tak suruh turut dia. Niat tak aku ni Allah Taala beri makan beri minum dah. Tak serupa dengan puakmu satu aku hak ni. Hak tak suruh turut tak apa. Hak kena turut tu kena turut. Alaikum bisunnati, kena turut. Setengah pada perkara turut kita nak cuba rancang ekonomi kita, skoda-skoda kuasa kita melalui peseng wakaf ni. Maka saya nulis wakaf ni nah. Nah, teras pembangunan ummatan wahidah. Kalau tak ada barang wakaf ni ummatan wahidah nak bangun tak gerak. Nah, dalam menyebar rahmat ke alam sejagat, nak sebar rahmat pun tak boleh nak sebar. Nak sebar apa tak ada barang ni. Aku nak sabarlah mana. Nak kutip ambil dana sebar tak ada barang. Nah, lalu tu kita kena ladung barang sikit. Ladung. Wakaf-wakaf ni ladung pala modal, we hasil tu baik mari belanja hak hasil tu makna wakaf. Ladung pala modal bahasa kampung tu. Nah, bahasa kampung. Disyarakkan wakaf oleh Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Muka 5 tu dah. Kita tengok muka 5. Ada kita baca dah, tengok baca diri kita ni. Hak saya buat semua kita boleh reti dengan sendiri. Nah, mudah-mudah kita tak ada payah sikit abuk. Tak ada kena rojok tome jauh-jauh dak, mudah perkara. Bahawa saya tulis saya fikir dah, orang hak tamada baca reti tak? Reti sudah. Kata reti, buat reti, tulis haci reti. Tu saya ngarai apalah itulah. Nah, Allahu akbar. Qur'annya Allah Taala katakan oleh Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Daripada ayat ni engkau tidak mencapai akan kebaikan sehingga engkau menginfak atau membelanja sebahagian daripada perkara yang engkau sayang. Hakmu sayang. Harta hak saya kali kebun harta barang-barang itu saya. Ada barang kita tak saya. Tu tak masuk layak ni. Masuk layak ni. Ada juga tu. Lah ni dia mau rancangan mebon di Mahawiyah lain dia mau buat mebon. Nak kata nak mari raya hari ni buat dia ada bunyi mari. Barang hak tak saya. Nah. Kutip-kutip hak kita tak saya tu atau saya jajaran boleh juga. Giwi ke puak dia. Baju kita pakai dah, kasut akan dah, kapah kita pakai dah, giwi ke dia. Puak dia buat satu tim gitu, ambil baju bersih, gosok molek, boh pack molek pergi jual. Ambil duit tu buat bayar tengah. Duk rumah kita tak pakai apa, kita tak pakai dah baju tu. Nah, sebab baju kita ada 12 lasan okay? Jadi pakai apa 15 ya, lepas dah tu ui kepada puak rancangan mebon ya panggil. Kerongkan mebon di Mahawiyah Calai 2 orang acan, 3 orang acan. Lepas tu budak-budak jadi ketenaga. Lah ni budak ada hak nak makan tak ada hak nak bayar tak ada gapo. Jadi demo rancangan ni lah. Gi jual pinggir demo hak tak pakai, giwi kepada dia. Puak dia pakai gilak-gilak usinan gi jual. Orang beli, ambil duit tu, ada kena turun modal. Ada kena turun modal rancangan mebon dia panggil. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan atas lebih molek daripada tangan bawah. Jadi kita terima demo tu nak pisah ambil barang hak tak pakai demo tu bukan tak pakai. Hak demo berasa tak saya belah mana dah. Cerana-cerana buruk misalnya gapo hak tak ada pakai, orang tak pakai apa dah, tak pakai pine dah. Nah, habis pakai pine dah. Nah, ataupun tah-tah ke kau anak, wih ke dia. Dia pergi sobat-sobat buat dia adalah necang dia tu. Nah, lepas tu pergi jual. Jual boleh jual kong tun untuk wi kepada budak-budak miskin. Nah, bunyi kata yang mana oyak minggu ni tapi tak ada bunyi mari belah dia lah. Belah dia mari duk keluar takut nak masuk boleh hadir kat hadir. Nah, siapa ada hari minggu dapat sekali lagi boleh gundi hari kau. Nah, bagi-bagi nampak katanya kalau ada hak
hak gapo hak ada hak tak pakai lagi tu molek, hak pakai dah pun pakai. Kasut pakai dah, selipar pakai dah, hak nampak tak ada. Hak kira tak kalau jual orang beli lagi lah bagi tu. Tu harilah. Nah, kita boleh ke produk krongkan membon pula dah. Nah, kita ni nak pisah we dipakai bagi hak fok-fok kita tu wasa tak pakai dah tu. Pakai. Ikutlah sodak ke senduk ke molek-molek ke nampak atas kalau jual kedai orang beli ha. Hari. Nah, atau saya pakai. Hak pakai tu pakai lagi habis dulu. Pakai we puas hati dulu dah. Lepas tu tak saya pakai. Gapo-gapo kain ke, baju ke. Nah, gapo-gapo nampak kata kalau jual orang beli pagi, we ke puak dia. Lepas tu jadi harga boleh pala kita. Nah, duit tu kalau orang jual 50 kok, 30 kok ambil bukan tun. Jadi boleh pala kita pula situ pula. Insya-Allah taala. Hak ni hak baca ayat ni teringat pada hak tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Hak ni hak radak tinggi lah ni. Nah, waktu bet duit kita saya 1000 kok. 700 kok kita saya duit ni. Tuhibbun tak ada apa dah. Walau tak ada apa dah kocak saja pun tak apa dah, rasa sedap dah. Nah, tu. Lalu tu setelah diturunkan ayat ini datanglah kepada Rasulullah seorang sahabat bernama Abu Talhah. Saya dah pernah baca gitu ni. Iaitu tuan punya sebuah kebun taman yang terletak di kawasan berhampiran dengan Masjid Nabi di Madinah lah ni. Ia terus berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya engkau tidak mencapai akan kebaikan sehingga engkau menginfak atau belanja sebahagian perkara yang engkau saya. Dia kata, dan sesungguhnya harta benda yang paling disayangi oleh aku ialah kebun Bairuha. Ya, dia kata aku dengar ayat ni, lepas tu aku dah ingat kata, hak aku saya sekali kebun ni. Orang pakat tahu belakang kebun pergi jalan, orang tahu belakang kebun tu. Kebun Bairuha. Ada 900 batai pohon taman, 900 pohon. Masya Allah. Lepas tu dia kata, wa innaha sadaqatun lillah. Sungguhnya kebun ni aku jadi sedekah bagi Allah. Arju birraha wa zukraha indallah. Aku harapkan bahawa ia tersimpan mendapat menjadi pahala di sisi Allah Ta'ala. Fada'ha ya Rasulullah haisu arakallah. Multaklah di mana-mana tempat yang dikira kata Allah Ta'ala winapak muat di mana molek sekali muat tu ya Rasul. Serah Rasulullah. Kebun, sutai kebun. 700 batai ni banyak rai juga. 700 batai pohon taman ni ya sengai tak serupa dengan pohon getah kita, sengai banyak ada tu lagi. Ya besar pada pohon getah pohon taman ni. Lepas tu 900 batai kira tengok dalam berapa rai. Nabi pun kata ya kata zalika malun rabihun zalika malun rabihun wa qad sami'tu ma qulta ya Aba Talhah wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin. Maksudnya baiklah, tak apalah ya Abu Talhah. Dia pergi dengar ayat tu, ayat tu pakai ayat Quran sungguh-sungguh buat dia. Tak ada dengar ceramah pun, tak dengar ayat Quran sepatah pain tu selalu dah. Jadi sungguh Nabi buat puak-puak dia ni. Itulah harta benda yang beruntung ya. Itulah harta benda yang beruntung Nabi puji puak dia. Sesungguhnya aku telah mendengar lafaz wakah kamu itu wahai Abu Talhah. Aku dengar dah. Mun kata innaha sadaqatun lillah. Aku dengar dah. Dan sesungguhnya aku nampaklah kalau menurut surah aku supaya hak barang haitsu arakallah mun kata tadi itu aku nampak engkau jadikan sebagai wakah zurri atau ahli, sebagai wakah zurri. Nabi ni ya timai ke orang tinggi sungguh. Ya tak ada ambil dia wakah tengah dak, ya wak jadi Abu Talhah ke adik-beradik dia. Wakah juga. Ke adik-beradik dia. Untuk fakir miskin dari kaum kerabatmu. Lalu Abu Talhah pun berkata, aku lakukan ya Rasulullah, tak apa aku nak buat. Maka beliau membahagikan kebun itu di kalangan kaum kerabatnya dan para sepupunya. Dia bagi. Mung cara ni 30 pound ni, 20 pound ni. Cara. Nah,
Di antara sepupu dia Hasan bin Sabit dan Ubaid bin Ka'b, di antara ahli Quran belaka buat ni, sebagai harta wakaf untuk mereka. Wakaf untuk mereka. Nah, jadi wakaf ni nak jadi maju umat tu. Umat tu maju, ada hasil lah. Nah, kalau wakaf untuk umum, umum hasil umat maju juga. Kalau khusus pun tak apa. Misal kita wakaf kepada anak cucu kita. Tok kita ada kebun 2 rai kebun getah. Aku wakaf kebun getah ni 2 rai kepada anak cucu aku. Ya panggil kita wakaf lah tu. Tak mesti pergi Madinatus Salam, tak mesti pergi kepada mana-mana dak. Nah, wakaf. Pas anak cucu ya pakai sampai mati. Selagi duk beranak. Jadi dia pun kalau tak wakaf punya bagi demo anak cucu juga. Tapi kalau wakaf tak boleh bagi, pakai makan hasil lah. Jangan jual, jangan heboh, jangan sak, tak ada disaka. Wakaf. Itu wakaf zurri dia. Supaya Nabi beri penjelasan dalam hadis Abi Talhah. Wakaf zurri, wakaf ahli, wakaf khah. Nah, tu supaya bapa dia wakaf tanah sini wakaf. Tapi wakaf pada anak cucu dia. Lepas tu ada sebahagian betul sekolah tu, dia wakaf pada am tu. Nah, tu wakaf juga boleh pahala dia wakaf. Pergi kali dia ada kubur. Tu wakaf ni lagi sekali. Tu kelebihan wakaf. Nah, tak ada putus jariah dia tu. Dia berlari sokmong. Kalau air sungai tak ada kering dak. Hak lain kering bih, harta lain kering belaka mati. Buat air sungai wakaf sah tak kering. Jadi kita kalau kita rasa sayang nak ui kepada tempat umum, takut jadi orang tak peduli ke anak, ui ke anak cucu kita. Nah, kalau kita nak gawak ui kepada siapa dia anak cucu aku, boleh ambil pedah daripada kebun ni. Atau ui anak cucu aku cara ambil benda tu ui pedah kepada masyarakat umat Islam. Pada itu fikir atiklah apabila tok ya wakaf gak, ambillah duit tu buat benda-benda yang apa dah. Atau nak mengaji ke, jangan pakat duk jadi buat benda-benda yang tak ada harga. Ingat pada tok ni. Nah, buat nak balik. Atau nak mengaji wi modal ke orang, buat sejik situ, buat sejik sini ambil duit hak dia wakaf tu. Hasilnya jual tak boleh. Getah tu tak boleh jual lah. Kena pergi partner semacam. Nah, buat songkrak ke, buat berapa tanah lada ke, tanah kakung ke, jadi ada hasil lah. Lepas tu jual, ambil duit itu, pakai ke puak anak cucu katik, bagi kepada puak wak sejik situ, wak sejik, wak sekolah, wak hospital, wak getak, wak batah, wak gapo, wi ke orang yatim miskin katik. Nampak dah tu? Tu orang panggil wakaf zurri. Saya kata, setengah-setengah harta patut kita jadi ada wakaf zurri katik. Kalau ada 2-3 bidang, misalnya kebun gapo-gapo ke, ambil sutai kebun buat wakaf. 2 lagi dia bagi dana. Jadi gawakah, jadi bagi saka lah. So ni aku nak boleh makan belakang nak cucu aku sikit lagi. Tak ada apa. Dan nampak tak? Boleh tak lah tu? Boleh. Dia panggil wakaf. Nilai dia sama yang dengan wakaf hak umum tu. Super. Nah, nilai dia super. Dari hadis ini dia dapat beberapa pengajaran. Di antaranya, keseh ajaran Quran dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum tu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jelas dan menyeluruh keseh. Siapa ketua kebun pun mari duk terima Quran juga. Bukan kata Ibnu Abbas saja duk ngaji tepi Nabi tak pakai lah kita tahu zaman lah ni. Tak. Tua kebun duk kerja kebun betul. Supaya kita tak pok-pok orang kampung lah. Abu Talha ni orang kampung. Dia dengar orang ayat turun, Nabi baca ke orang pakat dua ayat, ya mari selalu dah. Ingat tu kan. Nah, sama ada lelaki maupun perempuan, dan sama ada pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Sama ada pekerja-pekerja kebun dan gemalam-gemalam natal ternak kat, pakai belaka Quran. Masya Allah, itulah masyarakat Muhammadur Rasulullah, sangkum Nabi Muhammad belah tu lah. Dalam menerima ajaran Quran sebagai cara hidup wit dalam semua lapangan. Itu kita dapat sedut daripada ayat yang ditafsir oleh hadis Sahih Bukhari dan Muslim.
muttafaqun alaih. Hadis tadi nah, hadis muttafaqun alaih, hadis Abu Talhah tadi. Dua sedekah yang maksud dalam hadis ini ialah sedekah jariah, yakni wakaf. Nah, kerana itulah ia kata sadaqatun lillah, yakni sedekah jariah diharapkan dapat pahala balasan dari Allah kerana diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk meneruskan sedekah itu secara wakaf, kerana wakaf adalah sebab baik sedekah. Wallahu a'lam. Sebab baik sedekah ialah wakaf. Sebab apa? Sebab yang pergi boleh sekalian kita. Tak upah sedekah lain tak pergi. Nah, sedekah ni yang pergi. Sedekah lain ni pahala juga tapi tak berpanjangi. Pahala sekat tu duit boleh 50 kot. 50 kot sudah. Pergi dengan 50 kot tu tak supang kita duit wakaf. Jadi duduk jalan sama. 100 mari. Duduk tak lama pula 50 mari. Duduk dalam kubur tu 100 tahun pun mari nak tahu mari. Sebab apa? Sebab ia duduk jalan sama tu. Pun prayuk wakaf tu. Duduk jalan sama. Masjid ke apa ke. Duduk jalan sama. Nampak data tu makna kata tak putus Amat besar pengorbanan infak di kalangan para sahabat kerana besarnya iman mereka. Besar iman, besar infak. Infak ni duduk di iman. Was-sadaqatu burhanun, Nabi kata dalam hadis sahih. Sedekah adalah tanda kepada iman halus dan besar. Sedekah banyak mana kata iman dia banyak, sedekah sikit iman sikit. Was-sadaqatu burhanun, hadis sahih juga ni. Muttafaqun alaih ke atau sahih Bukhari gitu. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah tanda. Nah, sanyalak kepada iman seseorang. 5, sebab baik perkara yang diwakaf ialah perkara yang terbaik atau yang disayang, hak saya. Sebab baik perkara wakaf bagi hak kita saya. Nah, gapo ikutlah. Harta benda yang diwakaf ialah harta benda yang beruntung. Nabi kata sendiri ni, zalika malun rabihun, zalika malun rabihun. Nabi jenjang 2 kali. Harta wakaf ni itu harta yang berkah, yang rabih, yang untung. Nampak dah tu? Di mana Nabi bersabda zalika malun rabihun 2 kali. Kerana besar kelebihannya di dunia dan di akhirat. Ni harta benda wakaf untuk kaum kerabat, anak cucu lah, yang mewakafkan, terutama yang miskin, yang ni wakaf ahli ya panggil ni, adalah lebih diutama dari yang lain. Nabi tengok pula lah. Tapi hak lebih pada Abu Talhahnya, dia tak ada kira yang nak waktu kebun yang wikok orang. Tak ada kira ni Nabi giduk arwah gi kepada wakaf zurri ni. Lek dia tak apa, kalau wakaf am pun tak apa. Ni ya tak besar hati dia tu. Tapi apabila Nabi taujih suruh wakaf zurri, dia apa buat wakaf zurri. Nampak dah tu? Kerana itulah Rasulullah SAW mengarahkan Abu Talhah supaya berbuat demikian. Nah, 7, wakaf adalah terhenti kepada lafaz dan niat. Innamal amal bin niat. Dan nyatanya niat tu takut tak ada tanda kena ada lafaz tu betul. Supaya tak ada kelahi di kalangan cucu dah tu, kalau tak ada lafaz tok ya niat saja jadi dah wakaf, tapi manusia tak boleh nak terima lagi, tak boleh ada alasan panggil. Innaha sadaqatun lillah. Maksudnya sesungguhnya kebun aku ini adalah sedekah jariah kerana Allah. Wakaf adalah pada harta yang manfaat serta mendatangkan manfaat yang berpanjangnya kepada pihak yang diwakafkan. Ada apa harta tak ada manfaat, tak boleh wakaf bagi tu dah. Nah, hak tak ada manfaat tu tak ada wakaf, sedekah-sedekah itu jadilah. Nah, itulah di antara makna jariah. Kalau segi pengertian ekonomi jariah ni makna ngenmun dok lai nam gapo dia raidai mari telot wela tu panggil sistem ekonomi adalah sebab baik harta yang faedah pada manusia ni ialah harta yang boleh berpusing mendatangkan hasil lah. Adapun sunnahnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza matal insanu qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu.
Apabila seorang manusia mati, terputuslah amalannya kecuali pada 3 perkara. Sedekah jariah, itu wakaf. Ilmu yang dimanfaati dengannya ikut ilmu apa? Bukan kata ilmu tafsir Quran saja tak. Ilmu wak tika, wak leka, wak tepung, wak belda. Nah, wak nasi manis, wak berapa, wak tapal. Nah, wak semua tu ilmu belaka. Siapa bila mengajar orang ilmu tu, patut orang duk wak boleh pekdah, makan tapal sokmo dengan sahabat dia ajar orang, dia duk dalam kubur pun boleh pahala tu orang ni. Nah, sahabat dia ajar orang wak tapal. Nah, ajar orang fok-fok itu wak tapal, tak boleh susuk. Nama tak ajar tak ditapal. Nah, atau anak soleh yang berdoa baginya. Anak soleh yang berdoa baginya. Nah, anak soleh yang berdoa ni, syarat ni ada anak soleh tu doa kepada mak pak. Dia tak panggil soleh kalau tak berdoa kepada mak pak ni. Tu jaga molek benar. Bukan khija dia da'u lahu dak. Sifat dia da'u lahu. Bukan khija dia. Khija dia ni bina dunia ni. Pak anak-anak ni bukan kata duk tengok duk ngakak tu dak. Kita ni kadang-kadang kita tengok duk ngakak tu dak. Atau tak pakai jus-jus seorang dua dak. Anak ni semua kita ni anak belaka ni. Tiap-tiap orang ni ada pak belaka. Anak soleh umur 50 pun anak soleh juga dia panggil. Nah, jadi presiden, jadi nayuk, jadi ratu menteri itu anak soleh. Dengan sahabat tak ada anak soleh, negeri kita duk susah ni. Anak soleh ni makna kata orang baik, kondi, macam konkeng. Nah, kondi, anak soleh. Anak soleh ni penting. Kita kena buat anak soleh. Tiap-tiap orang kena buat 3 perkara dalam hidup dia ni. Haisuan kepada patana lok dia panggil. Islam ni masya-Allah ya kecek sebagai setengah Nabi. Tapi boleh ke panha lok tang puang dia boleh ke panha dengan 3 perkara ni. Dunia kat 3 perkara ni, harta berkat tak ada, maka banyak harta biasa tak pakai. Curah harta juga. Nah, tak tahu apa juta-juta. Tapi harta tak pakai. Harta wakaf ni harta bersih. Harta bersih. Nah, yang keduanya tak ada orang soleh. Banyak kata oleh belaka. Pandainya kira ngaji habis tu habis ni. Luar negeri dalam negeri. Jadi itu jadi ni tinggi tamneng wicakan tinggi benar tapi bukan soleh. Jadi nak dia anak soleh. Tak ngaji tak apa anak soleh. Tapi bah tak ngaji tak ada yang ketiga tu. Ilmun yuntafa'u bihi tak ada. Kalau tak ngaji tak ngaji ke? Ada orang berihan tapi tak ada ilmu berihan tak ada. Ada orang apa dok berihan ekonomi, ya tak ada ilmu ekonomi. Apa ekonomi negeri lah ni? Ekonomi. Sebab ya tak ada ilmu yuntafa'u bihi tak ada. 3 perkara ni syarat kemajuan peribadi, keluarga, sangkum lah patecak. 3 perkara. Cukup molek. Nah, kena ada bagi hak berkat, harta berkat, orang soleh, ilmu yang manfaat. Cukup cuk ya. Jadi maju negeri tu. Maju negeri yang pakai hadis Nabi iza matal insan in qata amaluhu ni. Negeri tu negeri maju. Pok ada dah orang buat pahala kubur dah, tapi boleh orang panggil bam nan turun dari kubur. Sebab apa? Sebab dia pelik 3 perkara. Pelik ilmu, pelik rajulun salih, waladun salih, pelik harta wakaf. Pok itu kat wak benda tu. Pelik harta wakaf, para anak imolek, wak mahawiyallah jadi tubiknya waladun salihun dengan mahalai dengan sekolah. Nah, sekolah tak ada lagi kena wak mahawiyallah. Sebab sudah habis sekolah, orang tak terima kerja lagi. Orang terima kerja kena boleh pelihateri baru terima kerja. Tu dia panggil nak wak waladun salih tu mahalai kita. Nah, bahawa kita wak harta wakaf. Lepas tu wak apa lagi? Wa ilmun yuntafa'u bihi. Quran ni ilmun yuntafa'u bihi. Nah, lepas tu pakak ngajar belaka, jangan susu ilmu. Ngajar belaka, ngatika wak ngajar lah ni sikit lagi kita nak ngajar tanah pula, tanah pang kayu. Tanah kita duk peri banyak. Tiap-tiap orang kena pakak tanah habis tak ada, 1 tarang mek seorang kena tanah. Tanah pang tu, pang lada, pang apa tiap-tiap orang.
Kena pakai partner. Sebab ilmu yuntafa'u bi. Ilmu nane. Kita tak ada ilmu lah ni. Orang sebelah balik Pak Isa tu tanam padi 3 kali setahun, kita sekali pun tak. Tak ada ilmu. Ada ilmu. Ada rajulun salih. Tak ada ngok peraman. Nak jadi harta wakaf tu sebagai ngok peraman. Ngok peraman, orang kerja, ilmu dah, kela, jaya. Nah, kita duk peling di 3 tu tak ada. Emma ilmu dah, tapi tak ada soleh. Emma soleh dah, tak ada ilmu. Itu pakai gitu ya. Tak tahu nak buat kano tu baik. Tak ada ilmu yang tafa'u bihi, tak ada. Nah, boleh ada ilmu, ada orang, tak ada ngok pula dah, tak ada ngok ramah, tak ada ngok ramah. Kena cerdas buat ngok ramah ni, kita ada buat ni. Insya-Allah taala kita dah nak jalan hadis ni. Hadis yang mendatangkan rahmatan lil alamin, mendatangkan rahmat pada sekalian alam. Nah, insya-Allah kita pakaklah, tengok siapa ada orang ikut ana pakak buat. Nah, orang pakak teriak belaka ni. Sebab apa yang kata besar madi itu salah kita. Tapi kita tak apa nak teriak tak leh, Tuhan dah dah. Nah, teriak ana, nah Tuhan dah. Tuhan ada jaga kita. Ya tak kena suruh kita buat, kita pakak buat. Besar setara ana pun pakai apa kita jaga tu dah kita. Nah, tidak itu nak susah apa. Demo tu susah tidur dalam batu, tidur dalam rumah tak boleh. Nyebang turun demo lah ni kau negara ni mana. Kita tidur senin-senin, tak ada susah sekabut. Pah gani tak ada pula. Nyanyo tak tahu apa itu hari-hari. Susah tak kita ni. Nak pakai susah, pakai cari jalan nak kan biaya. Saya jawab gitu. Saya nak pelak hati saya, padahalnya birai kat saya ni. Tapi saya kata aku nak susah tak boleh tu ada. Jadi kita buat jadi apa jadi sungguh-sungguh betul sungguh lah kita kecak. Tapi sakit kepala birai ada kena bayar ada. Kerana Allah Taala bebankan benda berat. Kita jalan sudah. Allah Taala bersama kita. Nah, nanti tengok demo kalau umur panjang kita tengok ya nak suk dana cerita kita. Ya suk ya ada. Tuhan tanda. Saya tak ada kuasa nak hak sungguh-sungguh pun tak ada kuasa nak. Tapi orang duk siap kita lah dah. Awak kita pakat sekadar. Nah, kita waktu bekmu, waktu bek aku, waktu bekmu, waktu bek aku, waktu beknya mari tu. Nah, hal lebih lagi tu hatu. Nah, hal lebih lagi. Saya 2 kok, 5 kok, aku 4 kok, nak 1000, tapi boleh 10 kok. Sudah. Hak 900 lagi tu hecakkan. Apabila kita waktu bek daging darah kita dah. Situlah dasar saya lah kerja. Nampak kita mari banyak dah depan mari 30 tahun dah duk kerja ni. Kita nampak atau boleh jamuh dah barang-barang kita. Insya-Allah kalau Tuhan nak beri 30 tahun lagi muncul kalau beri 10 tahun pun tak apa. Kagi, tak kagi. Nah, dengan berasa tanggungjawab. Berasa kata nak sudah nabi sudah tak ada kerja belaka. Sudah kerja sudah mati. Habis kerja ya. Nah, berat benar kerja. Tapi kita insya-Allah taala Allah taala kuasa. Ni'mal innamal a'malu binniyat tu mudah sekali. Nah, insya-Allah buat kita dah gapo ada kita pakai buat sungguh. Nah, kerana itu adalah sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita beramal dengan amalan yang sebenar-benarnya. Hadis ini, nah hadis besar benar nanti kita baca minggu depan. Bagaimanakah apa dia makna hadis seterusnya? Kita sekat ni dulu minggu ni. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya hayy ya qayyum. Assalamu ya Rasulullah. Masya Allah.